wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nadia binti Syama'in, nombor mesyuarat 298999 dan tajuk yang akan dibincangkan dalam video pada kali ini adalah berkaitan dengan muflis dalam golongan muda. Tahukah anda, keinginan gaya hidup yang mewah di usia muda menyebabkan ramai golongan muda terpaksa berdepan dengan masalah keuangan yang pada akhirnya menjurus ke arah muflis. Oleh itu, sama-sama kita lihat kupasan berkaitan dengan tajuk tersebut. Data terkini menunjukkan 49,133 kes kebangkrapan didaftarkan dari 2018 sehingga 2022. 5,695 kes daripadanya dicatat tahun lalu. Dalam tempoh sama, 87,427 kes dilepaskan Ketua Pengarah Insolvensi KPI melalui sijil KPI di bawah Seksyen 33A. Apakah maksud muflis dalam golongan muda? Menurut Jabatan Insolvensi Malaysia, muflis merujuk kepada situasi di mana seseorang yang berusia lingkungan 25 tahun sehingga 44 tahun yang gagal membayar hutang yang telah pun dituntut oleh pemiutang dan kemudiannya dia diisytiharkan muflis melalui perintah mahkamah. Siapakah Jabatan Insolvensi Malaysia? Ia merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Undang-Undang Malaysia yang bertanggungjawab untuk menguruskan kes kebangkrapan yang ada di Malaysia. Dan agensi ini turut memainkan peranan penting dalam mengawal selia proses insolvensi bagi individu dan syarikat serta memastikan pemiutang menerima bayaran yang ada daripada pihak yang diisytiharkan muflis. Di Malaysia terdapat akta yang berkaitan dengan muflis. Akta itu ialah Akta Insolvensi 1967. Menurut akta ini, seseorang boleh diisytiharkan muflis apabila pihak pemiutang memfailkan kebangkrapan sekiranya amount ataupun jumlah keberhutangan sebanyak RM100,000. Mengapakah isu muflis dalam golongan muda menjadi pilihan untuk dibincangkan? Hal ini kerana statistik kebangkrapan mencatatkan jumlah kes kebangkrapan yang ditadbir hingga April 2023 adalah sebanyak 264,127. Dan apakah sebenarnya punca yang menyebabkan ramai golongan muda diisytiharkan sebagai muflis? Punca mengapa ramai golongan muda yang diisytiharkan sebagai muflis? Hal ini kerana gaya hidup yang melebihi kemampuan. Ramai anak muda yang terdorong untuk mengikuti gaya hidup yang mewah yang sering dipamerkan di media sosial. Hal ini menyebabkan mereka mengambil hutang untuk memenuhi keinginan memiliki barang-barang yang mahal seperti kereta, rumah sebelum mempunyai kestabilan keuangan. Punca yang kedua adalah kegagalan perniagaan. Ramai golongan muda cuba menggunakan perniagaan sendiri, namun tanpa pengalaman ataupun pengetahuan yang mencukupi dalam pengurusan perniagaan, mereka terdedah kepada kegagalan. Kegagalan ini seringkali menyebabkan hutang yang besar, termasuk pinjaman perniagaan atau pelaburan yang tidak menguntungkan. Bagi golongan muda yang diisytiharkan sebagai muflis, mereka berdepan dengan beberapa kesan. Antara kesan yang mereka hadapi adalah sekatan keuangan di mana mereka dilarang untuk membuka akaun simpanan bank tanpa persetujuan Jabatan Insolvensi dan bank yang terlibat. Bagi kesan yang kedua, aset mereka akan dibekukan. Sebahagian ataupun kesemua aset mereka mungkin dibekukan dan diambil alih untuk membayar hutang-hutang pemiutang. Kesan lain yang akan kita lihat apabila seseorang itu diisytiharkan sebagai muflis adalah sekatan perjalanan. Individu yang muflis tidak dibenarkan meninggalkan negara tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Insolvensi atau mahkamah. Kesan yang lain adalah peluang pekerjaan yang terhad, di mana seseorang yang diisytiharkan sebagai muflis tidak boleh memegang jawatan-jawatan yang penting seperti pengarah syarikat atau terlibat dalam perniagaan tanpa kebenaran mahkamah maupun pengarah insolvensi. Seterusnya, kita akan lihat apakah perkaitan di antara polisi sosial dengan isu yang dibincangkan, iaitu isu muflis dalam golongan muda. Melalui polisi sosial, terdapat skim pembiayaan dan pinjaman yang terkawal di mana dasar kerajaan yang memperketatkan syarat-syarat pinjaman untuk golongan muda secara tidak langsung dapat membantu mereka daripada berhutang melampaui kemampuan. Seterusnya, kita akan lihat apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pekerja sosial bagi membantu golongan muda yang diisytiharkan sebagai muflis. Yang pertama, pekerja sosial boleh membantu dalam pengurusan hutang di mana mereka boleh memberi panduan tentang cara menyusun semula hutang, bekerjasama dengan agensi seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit, Jabatan Insolvensi Malaysia untuk membantu individu menguruskan pembayaran balik hutang mereka. Seterusnya, pekerja sosial boleh menjadi penghubung di antara belia yang memiliki masalah keuangan dengan organisasi yang boleh memberikan sokongan keuangan atau nasihat. Peranan lain yang boleh dimainkan oleh pekerja sosial adalah sebagai advokasi polisi dan sistem sokongan, di mana pekerja sosial boleh menyuarakan keperluan untuk meningkatkan perlindungan keuangan kepada golongan muda.
Pekerja sosial boleh bekerjasama dengan kerajaan dan organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk memperbaiki atau memperkenalkan polisi yang melindungi golongan muda daripada hutang yang tidak terkawal serta memastikan program bantuan keuangan lebih mudah untuk diakses. Kesimpulannya, isu muflis dalam golongan muda banyak dipaparkan ataupun disiarkan di media-media sosial. Sekiranya statistik muflis dalam golongan muda meningkat, ia akan menyebabkan ekonomi negara kita dalam keadaan yang tidak selamat. Akan tetapi, dengan adanya polisi sosial dapat membantu golongan muda yang diisytiharkan sebagai muflis boleh bebas daripada istilah muflis tersebut. Dan di sini juga kita dapat lihat bahawa pekerja sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu golongan muda yang terlibat dengan muflis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.